Okey, hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Alhamdulillah kita jumpa lagi Setelah sekian lama saya tak ada buat apa-apa video, tak ada update apa-apa video. Okey, jadi kali ni saya nak tunjuk sikit, saya nak terangkan sikit untuk penyediaan tapak lah, untuk penyediaan tapak bagi kerja-kerja pembinaan kediaman. So, seperti yang kita boleh nampak sekarang ni, okey, yang ni pembinaan kediaman dalam kebun. Jadi untuk kali ni saya gunakan teknik rough foundation. Okey, teknik rough foundation ni dia berbeza sikit dengan teknik konvensional yang biasa kita buat. So jom kita tengok dan saya akan tunjuk sedikit sebanyak dia punya cara-cara dan teknik-teknik penyediaan tapak ni macam mana. Okey, dengan keluasan rumah ni 16 kaki, bukaan dia 16 kaki kali 34, tak besar. Rumah ni hanya ada satu bilik je. Dia ada satu bilik, ada dua bilik air lah kat belakang tu. Okey, jadi penyediaan tapak untuk rough foundation ni agak senang. Sebab apa saya cakap agak senang? Okey, kalau tuan-tuan puan-puan boleh tengok kat sini kalau kita boleh nampak kat sini, untuk kerja-kerja penyediaan tapak dia ni kita tak gunakan banyak papan, kita tak ada gunakan banyak papan sangatlah. Jadi untuk teknik ni dia agak jimat sikit berbanding dengan teknik konvensional lah. Sebab apa? Sebab rough foundation ni kita hanya buat kepungan di bahagian keliling rumah saja, seperti yang kita boleh nampak Okey, untuk yang ni saya buat ketebalan beam lebih kurang dalam 12 inci. 12 inci. Untuk ketebalan lantai pula saya buat lebih kurang dalam 6 inci lah. Jadi untuk rough foundation ni dia punya tapak dia akan bersambung sekali dengan kita punya kaki lima lah. Kita panggil apron ni tepi ni apron, dia akan bersambung sekali terus dengan kita punya apron ni. Okey, kemudian untuk teknik ni pula kita tak ada korek untuk lubang pile cap ataupun footing, kita tak ada korek. Makna kata kat sini untuk teknik ni kita memang 100% kita letak betul-betul di atas kita punya tanah saja. Okey, cuma untuk laluan beam lah, untuk laluan beam ataupun bahagian yang ada dinding, mana-mana bahagian yang ada dinding ni memang kita akan letak beam lah seperti biasalah. Seperti teknik konvensional yang kita buat pun memang ada beam. Okey, yang ni pun ada beam juga, cuma kita tak ada kepung papan sebelah dalam lah. Sebelah dalam ni kita tak ada kepung papan dia. Kita hanya kepung papan sebelah luar. Tapi untuk beam memang kita buat macam biasalah. Beam memang kita akan buat macam biasa. So semua laluan-laluan yang ada dinding kita akan letak besi beam. Ni ada beam, sini pun ada beam, tengah ni pun ada beam. Okey, untuk besi beam pula, untuk besi beam kita guna besi beam saiz Y10BS. Untuk kita punya tapak, untuk kita punya slab ni, slab lantai ni pun kita guna Y10BS lah. Sebab kita tak guna BRC kita tak ada guna BRC untuk teknik rough ni, kita takkan guna BRC sebabnya kita lebih prefer guna pakai Y10BS lah. Dia lebih besar, lebih kuat. Jadi kita terus cantumkan terus dengan kita punya besi beam lah. Besi lantai kita terus sambung dengan kita punya besi beam. Kemudian kalau untuk besi tiang ni, kita akan ikat terus dengan kita punya besi beam, dengan besi beam kita lah. Mana-mana bahagian yang ada tiang kita akan ikatkan dengan kita punya besi beam, laluan beam. Kemudian untuk apron kita ni, atau kita panggil kaki lima ni, untuk kaki lima ni kita akan buat satu besi bengkok ni. Kita akan bengkokkan satu besi. Nampak ni besi ni. Besi ni kita straight kat sini, lepas tu kita akan bengkok kat sini. Kita bengkok, jadi kita akan lapping dengan kita punya slab lantai, besi slab lantai sekali lah. Jadi kita punya kaki lima ni bercantum terus dengan kita punya slab lantai sebelah dalam lah. Okey, contoh dia macam ni. Contoh besi yang kita bengkokkan ni untuk kita punya apron, dia macam ni. Dia bentuk Z lah kalau view macam ni. Dia bentuk Z.
Jadi yang pendek ni sebelah apron, sebelah kaki 5, yang panjang ni sebelah dalam lah. Jadi memang sangat berbeza lah, memang sangat berbeza teknik konvensional dengan kita punya teknik rough ni. Sebab penjimatan pun sangat-sangat ketara. Lepas tu pada saya kekemasan site tu sangat-sangat kemas lah nak berbandingkan dengan teknik konvensional lah. Tapi bukan saya kata teknik konvensional tak bagus. Tapi kalau pada tuan-tuan rumah yang nak buat rumah, yang kalau kata nak jimat lah, boleh pakai teknik ni lah, dia lebih jimat. Kemudian lagi satu, untuk penjimatan masa pun sangat ketara. Sebab kalau teknik konvensional kita nak siapkan sampai lantai, kita ambil masa lebih kurang 2 minggu, 7 hari ataupun ke 10 hari lah. Tapi untuk rough ni, untuk rumah ni saya buat lebih kurang dalam 5 hari. 5 hari. Jadi kita boleh jimat sekali ganda lah. Kita boleh jimat daripada segi masa, daripada segi tenaga kerja, kemudian kita kos lain lah. Lepas tu kalau untuk lantai pula, kalau untuk slab lantai sebelah dalam ni memang saya sulam. Yang ni bukan BRC lah, macam saya bagi tahu tadi. Yang ni bukan BRC, yang ni saya sulam lah. Kita pasangkan besi melintang dulu, kiri dan kanan melintang ni. Kemudian baru kita pasang besi yang menegak ni. Jadi kita akan ikat semua besi ni dengan dawai. Jadi site pun akan nampak lebih kemas. Tak adalah kita tengok kotor sangat, tak ada. Jadi bila kita dah siap kita punya tapak ni, kita dah setting tapak ni, kita dah siap, kita dah settlekan. Jadi kita akan teruskan jalan kerja-kerja kita punya konkrit lantai lah. Jadi bila dah siap konkrit lantai, kita dah terus boleh naik tiang, kemudian dah boleh terus ikat batu. So ni lah je lah, ni je kita punya pencerahan sikit lah untuk kerja-kerja pilah tapak bagi teknik rough foundation. Sebab sebelum ni saya buat video mungkin buat time lapse, jadi hari ni saya terangkan sikit sebanyak lah. Kemungkinan ada yang faham, ada yang tak faham. Jadi kalau ada yang tak faham tu boleh komen. Kalau saya rasa saya boleh sempat untuk balas, saya akan balas. So insyaAllah kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Terima kasih yang menonton, terima kasih yang selalu memberi sokongan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.